Tahu dia. Tahu? Satu. Betul. Satu. لا خرج النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شونم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalbu sajaratun, situ. Tusqa bima'in ta'ah. Allah. Al-qalbu sajaratun tusqa bima'in ta'ah. Wa samaratuha mawajiduha fal ainu samaratuha al-i'tibar wal uzun samaratuha al-istima'u lil Qur'an wal lisan samaratuhu az-zikr wal yadani wa rijlani samaratuhuma as-sa'yu fil khairat. Hati itu umpama sebatang pokok yang sebatang pohon yang disirami dengan air ketaatan. Yang disirami dengan air ketaatan. Di taat ibarat air yang mana pokok sangat memerlukan. Begitulah maknanya. Kita punya apa? Disirami, qalbi tadi disirami dengan air ketaatan. Bermakna kalau sekiranya tidak ada ketaatan, mana pokok itu akan mati. Pokok iman, pokok Islam itu akan jadi masalah. Setelah dia kurang, itulah apa? Makanan dia, minuman yang penting bila tak ada, dia akan jadi masalah. Menyebabkan dia akan terganggu. Mungkin membawa kepada mungkin pohon untuk akan mati, ya. Jadi pohon dia yang disirami dengan air ketaatan. Mana ketaatan diserupakan dengan air. Wajah syabah ni mana? Wajah jalan. Dia bila tasbih, ilmu tasbih dipanggil apa? Dia ada wajah syabah, wajah keserupaan. Kita serupakan tadi dengan pokok tadi dengan air, keperluan dia. Begitulah iman kita, hati kita. Dia perlu kepada siraman taat. Kalau tidak ada taat, bermakna hati su kering. Bila kering, akhir dia akan mati. Itu dia. Satu. Dan buah-buahnya merupakan hasil. Samaratuha mawajiduha. Kehasilan dari taat. Kemanisan dan akhir menuju pada makrifat yang khasah. Maka mata buahnya adalah apa? Ambil iktibar. Bermakna mata kalau memandang dia tak dapat pengajaran kepada makrifat akan Allah, maka bermakna dia tidak ada hasil. Ibarat pokok jantan, pokok ditebang menyemak. Ya, itulah mata. Buka aja mata, mesti dia dapat kehasilan dia. Tanam pokok, tiba-tiba tak ada hasil. Buat penat, buat menunggu. Sekar pula tu. Tu kalau tak ada hasil. Kalau silap pun dah melaung. Ada di Kelantan. Dia orang tanam duku, 10 ekar. Dia panggil apa? Dokong. Dia dokong ni 2. Yang mahal satu, yang satu lagi dokong air. Dia tak perasan, kena benih dokong air. Nak tunggu berapa tahun kan. Sampai dia berbuah, tengok dokong air tak jaga, nak pengsan tu. Kalau tanam 2-3 batang, dia kan. Kalau dia 30 ekar, tak mahu. Bermakna apa? Dia tak jaga. Itu ada juga hasil, tapi tak kena dengan murad atau kendak dia pun dah habis. Penyesalan tak ini, kalau akhirat lagi tak besar. Bila mata kita, kita tak gunakan mengambil iktibar. Sebab dia buka mata, mesti dapat iktibar, pengajaran. Ya, kalau buka mata tak ada pengajaran, sama dengan lembu ke bawah mata.
Tak ada apa. Tengok ilmu ke bawah berzikir kan. Wa in min syai'in illa yusabbihu walakin la yafau tasmiyahum. Binatang daripada manusia, jin ni semua bertasbih. Tapi kamu dia la yafhamu tasbihahum, kamu tak faham tasbih dia. Burung cari tasbih dia, ya, ayam ikan semua bertasbih cara dia. Habis dia tasbih, ajal dia pun sampai. Ya, bermakna selagi dia bertasbih, ajal dia belum sampai. Ya, sebab kadang-kadang petang raya kita kurung ayam dalam sekejap. Nak sembelih lepas, rupa ayam tu tak habis tasbih, tuan dia tak tasbih. Wah, dia kerja tak dapat. Buat ayam tu belum sampai ajal lagi. Dia masih berzikir lagi dalam ni. Yang nak sembelih tak berzikir. Dia akalkan ayam juga. Allah. Jadi buahnya apa? Merupakan hasil dia tadi. Maka kalbu punya hasil apa? Dia bisa ada iktibar. Uzun, ya, dia punya apa? Telinga pula. Buah dia mendengar ayat Al-Quran. Dia ambil misal yang paling tinggi sekali. Al-Quran. Bahawa dia hadis Nabi. Kalam ulama dan sebagainya. Dan lidah apa? Zikrullah. Lidah tak ada zikir, bermakna pokok tak ada buah. Kosong. Hati tu akan jadi masalah. Habis zikir akan Allah Subhanahu Wa Taala dan dua tangan dan dua kaki buah dia perkasilan berusaha melakukan kebaikan. Dia melangkah, dia bergerak, dia berjalan, semua dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dia antara apa? Satu pesanan besar daripada Tuan Pengarang itu. Kata hati ibarat sebagai pohon, ya, yang menyirami tadi. Pohon perlukan siraman air bagi, itulah taat. Mana orang yang melakukan taat, dia sedang membuat siraman kepada kalbi. Ya, sebab tu bila kita siram, hati kita tenang, tengah tu dia segar, dia sihat. Kalau tak ada siraman, kuyuh dan ya, dia tak ada dah, dia tension kepala, dia tak dapat ketenangan. Habis. Kemudian faiza jaffal qalbu saqatat samaratuh. Allah. Ya, meluah daun ni jatuh tadi. Faiza fa'in addaba fa'aksir minal azkar wa la takun kal'alil yaqulu la atadawa hatta ajida shifa wa yuqalu lahu la tajid shifa hatta tatadawa. Banyak orang mengadu ni, sini ada jawapan tu. Apabila hati itu kering, akan gugurlah buah-buahnya. Ya, dia rasa dia kosong, tak ada apa. Kadang zikir pun kosong, cek baliklah, ada silap itu. Apabila hati kering, akan gugurlah buah-buah dia. Daun-daun dia akan luruh. Ya. Bila kering, pokok nak mati, habis meluruh. Jika tiba musim kemarau, kering kontang, maka hendaklah engkau perbanyakkan zikir. Ya. Dan jangan engkau jadi seperti orang yang sakit berkata. Jadi bila sampai kering kemarau tu kontang lah. Bukan makna kita kena zikir musim kemarau. Musim hujan tak payah zikir. Sebab kita cakap musim kemarau je. Duduk luar macam batang kayu. Ni dia buat misal. Hati yang tak zikir tu macam kering kontang. Jangan kau keran, siram baliklah dengan air zikrullah. Perbanyakkan zikir. Dan jangan kau jadi seperti orang yang sakit. Yang berkata, apa dia kata? Aku tidak akan berobat sehingga aku sembuh. Pada otak dia. La atadawa hatta ajid syifa. Aku tak akan berobat. Tunggu semua dia. Hakikat dari Tuhan biasa. Ini cakap autang kan. Ya. Pegang dengan Tuhan. Itu urusan kalbi. Berobat itu urusan zahir. Begitulah dua-dua buat. Dan Nabi kata apa? Likulli da'in dawa. Tiap-tiap penyakit ada obat. Fatadawau. Maka naklah kamu berobat. Yang tak ada obat apa tuan? Tua dengan mati. Ya, mati tak ada obat. Dia sampai jalan, kau sihat, doktor pakar kau mati kan. Ya, tua dia tak, makin lama makin tua. Ya. Kecuali apa kan? Kecuali apa? Mak dia nama dara. Dia anak dia tu pun anak dara. Ada seorang saudara saya, mak dia nama dara. Dia anak dia tu 60 macam pun, tu anak dara ni, dah tua. Tu nama je lah, bukan dara betul. Macam-macam. Lepas tua bagi dia anak dara ni. Jadi apabila makna kering, akan gugurlah buah-buah dia. Melara kita tengok. Tiba-tiba, jika tiba musim kemarau, musim kering kontang, maka hendaklah kau cepat kebanyakan. Perhati betul siraman air.
Kalau musim bukan kemarau boleh tahan ke hujan turun kan. Ini sebulan tak turun, orang mengekah tanah, pokok pun kering, lama-lama tu orang boleh tumbang. Dan jangan engkau jadi seperti orang yang sakit yang berkata, aku tidak akan berobat sehingga aku sembuh. Itu dipanggil gila. Obat urusan zahir, ya, dalam tu kita dengan Tuhan. Tapi jangan berpegang pula obat tu menyembuhkan, syirik pula. Dia kena jaga dua lapis tu. Kita ada dua syariat. Syariat yang zahir menuntut kita usaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengapa? Syariat batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Berpegang hanya kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, usaha, serah ke Tuhan. Serah itu menandakan tidak memberi kesan makhluk, tak ada apa-apa kesan. At-taksir min Allah. Kesan itu daripada Allah Ta'ala. Jadi kita duduk alam asbab. Ya, kita ada masalah duduk ada asbab. Yang nak ada hati dia tu tajrid. Hati dia tu tajrid, mana menunggal dia dengan Tuhan dia. Itu yang dia kenaki. Yang kita doa, Allahumma ja'alni min ahli tajah. Jadikan aku ni jadikan hamba ni orang yang masuk dalam lain ahli tajarrud. Yang hati dia mujarradah dengan Tuhan tadi. Ya, makin nak masuk tu apa dia? Itu doa dia. Waj'al, minta Allah wajzib. Ya, doa Allah sentap. Ya, daripada apa? Memandang-mandang kepada dia. Allahumma ja'al min ahli tajarrud wajzib qulubana anin nazar. Dan tariklah hati kami Allah daripada nazar pun, memandang-mandang makhluk, pandang harap kawan tu semua buang. Di mana wajib minta Allah Ta'ala buang daripada hati kita memandang-mandang kepada makhluk. Ya, wajib qulubana nazar was sukun. Ya lagi tu, sukun apa maknanya? Tetap. Hati dia tetap dengan makhluk, tak nampak Tuhan. Apa benda semua nampak makhluk. Hati minta Tuhan tarik. Bila Tuhan sentap dia kalbi kita daripada memandang dan diikat dengan makhluk, baru dia akan pancaran nur ma'rifat, nur musyahadah. Ya, hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wal musyahadah. Sehingga terpancarnya nur muraqabah dan musyahadah. Nur muraqabah dan musyahadah tak akan terpancar selagi kita tidak ditarik kepada dia. Bila ditarik aja hati kita terlepas daripada makhluk, baru dipancar benda itu. Baru dia akan dapat berbagai-bagai ma'arif al-asrar. Berbagai-bagai makrifat. Kalau makrifat itu satu, ma'arif itu makna apa? Berbagai makrifat. Jamak tu. Sir satu, kalau asrar jamak, berbagai-bagai rahsia yang telah dibukakan kepada orang yang telah mendapatinya di kalangan para kekasih Allah Ta'ala yang bersungguh-sungguh jalan dia. Aku tak akan berobat sehinggalah aku sembuh. Ya. Kalau dia cakap, saya tak akan makan sehingga saya kenyang. Dah lapar pandai pula dia dapur. Mengaung tak makan. Kau tak masak nasi, lauk kau tak jahit. Mengaung pula dia. Kan? Cakap macam tu, saya tak akan makan sehingga saya kenyang. Wah, kau tunggu ni. Oh, makan lauk sedap dia perhati je. Kau jangan makan saya, tunggu kenyang dia. Mengaung ni kan. Tak kita letakkan. Kita kena ada zahir dan batin. Kita ada pakaian zahir, pakaian batin. Kalau pakai seluar dalam kat luar jauh ni. Ha? Kau ni nak masuk gusti pun ni. Dia pakai seluar, lepas tu dia ambil seluar dalam, dia pakai keluar. Kau ni lain macam. Kau silap makan ubat pun. Yang pakaian luar tak luar, dalam letak dah. Dalam, tentu baulah, betul. Aku tidak akan berobat sehingga aku sembuh. Maka jawablah kepadanya apa? Engkau tidak sembuh sehingga engkau berobat. Ya, engkau tidak akan sembuh sehingga engkau berobat. Obat yang baik ke? Bukan. Allah Ta'ala yang baikkan. Tapi Allah Ta'ala jadikan sebab. Carilah sebab. Itu saja. Tapi jangan pegang pada sebab. Kita cantik dua imbang. Ya, syariat zahir suruh kita usaha ikhtiar. Syariat batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar hanya kepada kita pegang pada Ta'ala. Kan cantik jalan dua tu. Kalau tak faham konsep ni, rosak. Yang tadi pakai hakikat dari Tuhan, ini punah tak kecil syariat. Ada pun syariat saja hakikat tak ada, rosak juga, punah. Dia jauh dengan Tuhan, dia nampak diri dia. Bila orang nampak diri dia, dia terhijab dengan Tuhan. Paru'iyatuka wujudaka mani'atun laka min syuhudi rabbi. Ya, engkau memandang daripada diri engkau, itu mani' tersekat engkau dengan Tuhan. Tak sampai musyahadah dengan Tuhan. Ya, pantang masuk orang musyahadah, lain makrifat, orang yang memandang diri dia. Hapuskan pandangan diri. Di mana hapuskan? Di dalam zauq. Bahkan ada zauq. Biar ada rasa dengan Tuhan, benda tu akan datang. Perasaan terhapus. Kalau tak ada zauq, tak boleh.
Tak ada zauk dengan Tuhan, macam mana nak apa tuan? Dia zauk dengan makhluk ni. Rosak. Fal jihadu laisa ma'aha halawatun wa ma ma'ahu illa ru'usul asinnah. Fajahid nafsak fahaza huwal jihadul akbar. Fal jihadu laisa ma'ahu halawah. Maka ketahui ilmu bahawa jihad itu tidak ada padanya kemanisan. Kan? Pergi berjuang, balik jalan dia ke mana 50. Oh, hidup atau mati. Tapi kalau pergi mana, dia pergi dia nak mati terus, dia nak balik. Ya. Sebab dia nak masuk syurga terus. Yadkhuluna al-jannah bi ghairil hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Sebab wajib kena niat. Tuan-tuan dan niat nak mati syahid. Ya. Ada. Dia jangan ajak berperang lagi. Nak syahid ajak perang, tak jalan dulu. Ya. Jadi kata ada niat mati jahiliyah tuan-tuan. Man mata walam yanwi syahid mata maitatan jahiliyatan. Ya, man mata siapa mati, dia tak ada langsung terlintas niat nak syahid pada jalan Tuhan, maka matilah dia macam bangkai jahiliyah. Ya, niat kena ada. Bila kita niat syahid, bermakna kita maknanya sanggup menghapuskan, membuang nyawa kita untuk agama Allah. Betul. Dapat tak dapat soal lain. Sayyidina Hamzah tu mana tak ada sejengkal ruang panah, semua bekas senjata. Tapi tak mati di medan. Mati di rumah, tak ada masalah. Sebab dalam peperangan biasanya orang faham satu, dia ada dua sama tu kedudukan. Dia terbunuh, faham dah. Dia ada. Kalau membunuh pun dia ada jalan. Ya. Orang dalam perjuangan, dia dalam peperang, dia bunuh seorang kafir je, confirm surga untuk dia. Sebab tidak akan bersama qatil wal maqtul. Di akhirat antara dalam perjuangan di peperang ni, pembunuh dengan bunuh dia tak akan duduk setempat di akhirat. Bagaimana kalau kita orang beriman bunuh orang kafir tempat mana? Neraka. Orang beriman tempat syurga. Jangan dipaham nak syahid ulu kepala ni. Itu bunuh diri. Nak 10 kali perang tak syahid je, anda kerak lain lah. Itu faham tanah orang syahid. Ya. Jadi maknanya apa? Dua-dua dia tu. Tak ada satu kerugian dalam perjuangan, memang untung. Kecuali orang yang rosak niat bagi. Dia rosak niat tak laku tuan. Tak ada langsung laku bersama mana amal kalau niat dia lari daripada kerana Allah Ta'ala. Jadi ketahui jihad itu tidak ada padanya kemanisan. Padahal hadis lain Nabi kata apa? Khuffatil jannabil makarih. Dilingkung jalan ke syurga itu dengan benda yang nafsu tak suka. Kan? Macam waktu sekarang tuan-tuan kena tak ada mencari bekalan menyirami pokok qalbi iman kan? Ilmu tersiram. Kalau orang tak nampak ni, duduk kedai kopi kan, goyang kaki. Kena ukur sebatang dan hil. Kan? Tunggu tengah sikit nak makan masak asal. Kerja dia minta kendara, macam buruk. Kan? Terpaksa buang mata lah. Buang kena jalan Allah Ta'ala. Besar kita kutip hasil di akhirat. Atau dunia tu hadiahkan sikit-sikit kemanisan datang Nabi. Sikit-sikit hijab dia terbuka. Wa ma ma'ahu illa ru'usul asinnah. Dan tidak ada padanya melainkan mata-mata pedang ni dan berperang, nampak mata pedang. Kalau sekarang lagi lah dia tua dia terbom berdebum dia tahu. Perang akhir zaman ni perang penakut panggil. Mana bagi muajahat kat depan kirim bom ni. Ya. Orang yang paling penakut berperang ni apa? Orang kafir kan. Orang kafir yang paling penakut berperang. Tunggu dia perang dia terpaksa je. Dia terpaksa. Orang beriman tak. Dia datang melulu dan sebab dia apa? Dia nakkan tawaran tu. Syahid pada jalan Tuhan besar. Ya, nahnu qaumun. Ya, man ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Ya. Bila berdepankan antara dua bala tentera Islam. Di antara ucapan Sayyidina Umar, setengah kata Sayyid Khalid Al-Walid. Dia berdepan ni kan dia macam orang antau apa? Orang mundi lah tau. Angkau seorang dah boleh bersorak mengamai. Yang ini bersorak dengan apa? Nada imam. Yang ini dengan jahiliyah. Di antara ucapan dia kata apa? Jitukum biqaumin. Kami datang dengan satu kaum, mana tentera Islam ni, mujahidin ni apa? Yuhibbunal maut, kasih ke mati, kama tuhibbunal hayat. Macam mana kamu datang tak nak hidup, kami datang nak mati. Bayangkan orang datang nak mati, datang nak hidup. Macam mana? Power. Tentu ni lagi kuat dia pergi kan. Ni datang nak mati kalau tak nak balik. Itu sikap orang beriman lain. Sebab mereka dah nampak di sana lebih besar. Ya.
Kalau gitu maka hendaklah engkau bermujahadah, fajahid nafsak, mana jihad lawan nafsu tadi. Itulah jihad besar. Ya, sebab orang bila berjuang, dia dapat kalahkan musuh dalam medan peperangan, dia dapat apa? Kalau dia mati dapat syahid. Kalau perjuangan dengan nafsu, dia dapat bunuh nafsu, dia dapat apa? Maka musyahah. Syahid apa dipanggil musyahadah? Syahid batin. Yang perang tu syahid zahir. Kalau syahid zahir masuk syurga tanpa hisab, yang syahid ni lagi besar tu. Ya, dia bunuh nafsu, dia dapat Tuhan terus. Ya, tak ada lagi kalbi dia melainkan dengan Tuhan. Itulah besar. Ya, dia nak masuk syurga bila dihisab itulah dia. Ya, dia berjihad dengan dua jihad, jihad zahir wal batin. Dia kata wa'lam anna sakla la'idalaha bana'id liman kahara nafsah la'ida illa liman jama'a syamlah. Wa'lam, maka ketahui olehmu, anna sakla, ya, bahawa sakla perempuan yang keguguran anak, ya, dia mengandung tak dapat anak, tiba-tiba anak dekat gugur lah anak dia kan, dia panggil apa? Sakla la'idalaha, tiada istilah hari raya bagi dia. Ya, dia ada anak gugur atau mati, tiba-tiba hari raya nampak berdebu, datang bawa anak 2-3 orang, dia tengok tak sedih, tak ada hari raya. Itu maksud dia sedih. Bahkan hari raya itu sebenarnya bagi orang-orang yang mengalahkan nafsu. Itu makna apa? Ketahui perempuan yang keguguran anak, tiada istilah hari raya baginya. Bahkan hari raya itu sebenarnya bagi orang yang mengalahkan nafsu. Baru dia panggil dia layak menyambut hari raya. Tidak kalah nafsu bulan Ramadan kan, tombangkan dia. Menang. Ini puasa pun tidak nak gaya. Wow. Orang belum puasa ni nak gaya. Orang macam ni kan gaya dah. Keling gaya dia gaya kan. Keling gaya. Keling sebotol dia 3. Dia pantang jumpa apa nama raya kan. Ya. Semua dia kena tipu. Kan? Keling gaya dia kena tipu, Cina gaya kena tipu, lagi satu apa? Pilihan gaya pun dia kena tipu. Habis kena tipu. Lain pangkat, lain ni pangkat. Ada beban. Maka ketahui ada perempuan yang keguguran anak, tiada istilah hari raya baginya. Bahkan dia buat misal, kalau kamu nak tengok muka orang bertaubat, kalau muka dia. Ya, muka maknanya orang bertaubat tu muka orang yang keselihan kematian anak muyuk atau muka taubat. Kalau dia bertaubat muka ceria tu kan. Tu taubat dia tak terjun ke kalbi, roh dan sir. Dia taubat kat lisan ni, tu tak jadi apa kan. Bahkan hari raya sebenarnya bagi orang yang mengalahkan nafsunya, ya, tiada istilah hari raya melainkan bagi orang yang mengawal halnya, mana mengatasi godaan hawa nafsu, baru dia menang. Bila menang baru dia layak menyambut hari raya sebenarnya. Kemudian jaza ba'duhum ala dairi rahib faqala lahu ya rahib mata idu haula'il qaum qala yauma yughfaru lahum. Sebagian mereka telah melalui tempat ibadat tu orang pendeta. Lalu mereka berkata padanya, wahai pendeta, bilakah hari raya mereka itu? Jawabnya, pada hari diampunkan dosa mereka. Mana hari raya ni hari keseronok kan? Bila dapat seronok? Bila dosa diampun. Dia masuk penjara 20 tahun lah, tiba-tiba dapat merdeka, diberikan kewenangan. Syukurlah kan. Oh, seronok dia kan. Ya? Ada kambing-kambing lembu-lembu di kebau. Sembelih. Bersyukur makna seronok. Bila dilepaskan. Maka kalau lepas daripada penjara zahir pun dah seronok. Kalau lepas penjara batin lagi besar. Penjara batin apa? Nafsu, syaitan, semua penjara dalam. Kalau dilepas tu, dia berbahagialah, ia bernikmat dengan Tuhannya. Ya. Kemudian ma misalu kama'an nafsika illa kaman wajada zaujatahu fihanatil khammar fa'ataha bil malabisil hasanah wal ma'akili tayyibah wa iza tarakatis salatah
ya asbahta tutaimuha al-haraisa wal aulana. Tiadalah perumpamaan, ma misalu, tidak ada perumpamaan engkau dengan nafsumu itu, melainkan seperti seorang laki-laki menjumpai isterinya di kedai penjual arak. Ya, itu mana bini saya ada kat kedai jual arak kan? Lalu ia menghadiahkan pada isterinya pakaian-pakaian yang cantik. Bini dah teruk, dia bagi lagi. Dan makan yang enak. Dan apabila isterinya meninggalkan salat, ya, engkau masih sibuk memberi hidangan bubur, daging, sarip yang ini, dan pelbagai santapan lainnya. Maknanya apa? Kamu ditipu oleh nafsu. Nafsu tipu kamu pergi raikan dia lagi. Ya, itu maksud dia. Patutnya bila nafsu tipu kita kena kan denda dia. Ya, seorang wali dan bila dia terlihat aja aurat perempuan, terlihat dia denda. Mata ni Allah jadikan apa tadi untuk memandang iktibar. Saya nampak kebesaran Tuhan. Kau tengok dia maksiat, malam ni aku denda kau. Malam ni kau jangan tidur sampai subuh. Ya, semayang, zikir, baca Quran dan sebagainya lah. Aku denda. Ini nafsu akalkan dia bagi hadiah lagi. Oh, mau tidur. Kan, malam tadi tak boleh bangun. Suara yang dikasih Allah dia tengah malam qiraatul Qur'an, baca Quran, zikir dan sebagainya. Kan? Tiba-tiba malam tadi habis baca Quran, tak boleh tahajud, tak bangun, dia bongkang macam boya mampu ni. Bangun pagi dia jamu. Apa? Roti tampal 2 keping, goyang separuh. Ya, campur lagi air dia tarik gula besar. Oh, berdekah nafsu ketawa dia. Malam tadi aku dakal ke dia, pagi-pagi dia bagi aku minum memelah. Lazat lagi. Patut bagi dari paip ini. Muka kau ni buka paip minum. Kan padan dengan muka kau. Bangun malas, ibadat malas contohnya lah. Itu maksud dia. Mana orang ni tak sihat akal dia. Bini dia dah. Pergi pula tempat apa? Kedai arak dengan jantan apa semua sekali. Dia hadiahkan. Pakai baju ni lawal lagi. Ini maut. Ya, itu maksudnya orang yang tak senonoh akal. Akal dia terbalik. Begitu juga iza tara ketika salah wa asmah ta'atuan imuha. Kau dah tinggal semayang, tiba-tiba bagi dia bagi makan lazat-lazat, ya. Harais, harisa, ada bubur daging dia bagi makan. Wah, itu silap. Ya. Waktu nafsu kena denda. Dalam konteks mendidik dia ada denda. Betul anak-anak ada denda tak? Ada kan? Nguruk Allah dah kami izah balagasam. Huwa anak kamu semayang umur 10. Wajib buhun izah balagan asyar atau kamakal. Dan rotan dia boleh umur 10 tahun. Rotan tu denda. Ya, dipanggil darbat tak dipukul mengajak adab. Bukan pucuk kita bahan ni sampai patah kan. Jadi makna kita didik dia dan begitulah kita didik nafsu. Ya, kita pukul rotan dia dengan macam-macam pada sunuk pada tam langgar adab, ambil kau semayang. Taubat 10 rakaat. Ada kena 50 nanti dan ni. Lepas tu bos slow dia kajian ni. Nanti di antara apa? Muaqabah. Dalam Ihya dia panggil babul muaqabah. Bab kita mendenda nafsu. Biar liar je kita denda je. Ya. Kau liar jaga kau bangun semayang 10 rakaat contohnya kan. Buat betul lah. Lama-lama dia nafsu akan jadi cantik. Kita dapat didik. Dan satu lagi dia baqiya ba'duhum arba'ina sanatan la yahduru salatal jama'ah bima yashummu min nitni qulubil ghafilin. Masya-Allah. Ni ahli kasyaf pandangan. Ya haza ma a'rafaka bi masalihid dunya wa ma ajhalaka bi masalihil akhirati. Baqiya ba'duhum, sebahagian daripada awliya tidak menghadiri salat jemaah tadi. Ada tengah-tengah wali 40 tahun dia tak pergi sembahyang jemaah. Masya-Allah. Akibat apa dia tak pergi tu? Dia tak boleh tahan menghidu bau busuknya maksiat hati-hati orang yang lalai. Dia pergi masjid, dia pergi kamar dia punya bau dan melantung bau, tak boleh pergi kan. Nanti tuan buka kan ya. Agak pada masjid orang pecahkan 20 biji terus melang je, tuan duduk. Saat pertama 3 biji dia bagi. Saat ketiga dia pecah lagi 5 biji. Oh, melaung gitu tuan. Tekak hidung. Itu terus temelang, ini temelang kalbi lagi busuk. Bila kita jali kena buka, oh busuk tak tahan. Jadi dia unsur. Sampai dia tak pergi. Bila orang tanya kan tak lagi. Baiklah cerita ahli kasyaf dan wali. Bila orang pergi kampung tu, bila buat jamuan dia tak datang kan.
penuhi tak datang, semua tak datang. Dia satu hari tu orang pakat bonding ketua kampung, kan, dijumpa je lah, tanya Tuan Syekh kenapa tak datang, gini. Dia tak apalah, macam tu saya datang. Satu orang tu jemput melalui, dia pun datang. Terbuka cerita yang tuan tu tak datang pasal apa. Ni lah pasal dia pun ambil putih kering kan, putih kering, dia pun perah. Darah pula. Senyap betul orang tak dah, lepas ni Tuan Syekh tak datang pun tak apa. Dia buka, apa? Penuh dengan makanan haram. Kita tak nampak. Dan syariat pun tak membuat kita tu tadi. Tapi ahli hakikat untuk dia buka macam roti kering, kalau roti basah ni. Dia perang macam tengok dah. Habis terperanjat dia orang tu ahli mukasyaf. Biasanya ahli mukasyaf ni Tuhan akan beri keistimewaan. Sebab apa? Hadiah. Sebab dia dah terlampau kerja buat banyak, dia lawan nafsu gini, akhir Tuhan hadiah kat dia. Benda-benda kotor tu tuan-tuan buka, dia nampak. Tapi tak boleh buat hukum zahir, hukum fiqh zahir kita tak tahu tak apa, tapi hukum hakikat kita beri dia tak datang dia ngap, dia buka, terperanjat tuan-tuan ni. Ahli mukasyaf tu buka habis. Allah. Jadi seorang wali ni, dia dah boleh tak pergi sembahyang sebab apa? Bau busuk. Yang tuan-tuan tak pergi busuk, anak tak boleh bau busuk. Kata temberang yang ni. Anak di sana tengok, lain macam bau. Bau kau lagi busuk. Selama 40 tahun dan akibat menghidup bau busuk kalbi, mana hati-hati orang yang lalai daripada salat. Dalam semayang, dia semayang, tapi hatilah lalai, dia punya busuk tu, wali-wali tak tahan bau. Dia angkat, dia takbir Allahu Akbar. Dah sampai Johor. Dah sampai mana? Perak, kata je raun. Bisnes dia masuk dalam tu, habis jadi rojak semayang dia. Jadi kesalahan itu satu kebusukan dia pada maknawi. Maka tak akan berikan wali dapat hidup. Tak tahan dia. Allah. Kemudian wahai hamba, alangkah tingginya keilmuanmu tentang maslahat dunia. Buat dunia jantan. Tak cukup luar negara. Cukup England, Amerika, tuan-tuan. Kena baca Fatihah pun betul. Itu bukan salah kata boleh mengaji, tapi kalau ilmu dunia macam tu pun gila, ilmu akhirat kena lagi gila. Sebab tu saya sendirilah yang jahil ni, kita dah mengaji sampai SPM menakir dulu. Aku mengaji SPM berapa tahun? Rendah 6 tahun, 11 tahun. Kuang-kuang kau ngaji lebih 11 tahun. Sebab tu ngaji tu berapa bulan? 3 bulan 4 bulan, kita pun tak ingat. Lebih lah, nak kabak balik. Kalau dunia kau boleh mengaji sampai 11 tahun, akhirat macam? Kena lebih lah. Itu maksudnya. Ini tuan-tuan dah lebih kan? Ini semua dah apa? Banyak kan? Bau tanah pun kan? Jangan leka-leka lagi kan? Dah banyak gulung dah tu sebelum kan? Ini dah masa akhir nak tebus. Banyakkan peningkatan ibadat kita. Allah Karim. Wah yang alangkah tingginya keilmuanmu masalah dunia dan alangkah jahilnya engkau mengenai masalah akhirat. Bak agama batal ni. Kerana nak ngaji agama malas, kerana siap panggil ustaz kat rumah. Nampak macam bagus, kau pemalas. Nak siap panggil ustaz datang. Ustaz dah datang rumah kau dengan dia macam cantik engkau. Tapi ustaz tu lah uslub dakwah datang juga lah kan. Jadi sebab tu kau cari. Dalam ilmu, dalam hadis Nabi tak ada kata tunggu. Nabi kata talabul ilmi, talab ada tuntut nak cari. Mak diberikan selangkah semua ni kira, pahala besar, darajat diangkat. Sebab apa? Dia suruh tuntut. Benda besar. Bila besar, kita kena dapatkan dia. Berkat. Ini nampak macam bagus. Panggil tuan murid kamu adik. Bagus tu. Satu sudut. Tapi kalau segi adab kadang-kadang kurang elok. Kalau kita tak ada tempat ke apa ke, atau ada usul dakwah nak panggil orang lain, itu lain lah. Tapi kalau sengaja malam nak tunjuk orang datang tengok adik, tu dah lain cerita kan. Tengok ni. Ini orang mak beritahu kan. Kalau bermanja macam tak lama kan. Akhir mula terkeot lah, itulah macam-macam. Layankan nafsu. Habis tu. Jadi kita kena ingat bahawa kalau dunia kita punya perah kepala macam tu, akhirat kita buat main tu tak betul. Patut kena lebih. Itu maksudnya. Kalau dunia kita tumpuan begitu, akhirat kena lebih. Baru dia katakan, dia kata dalam ayat selalu kita baca apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat khair lebih baik, wa abqa lebih kekal. Mana lebih baik dan kekal, benda tu yang kita kena tumpu lebih daripada benda yang kita nak tinggalkan. Itu di antara pesanan Tuan Pengarang. Kemudian misalul dunia ila akhir wallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Wa inna khairan. Alhamdulillah. Subhanallah. Bismillah. Ya Karim.